Assalamualaikum Hai. Kami daripada Kumpulan 7. Hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan tajuk kesan cabaran aplikasi Edison. Okey, sebelum kita masuk ke topik utama, di sini saya ingin memperkenalkan ahli Kumpulan 7. Okey, yang pertama adalah Nur Hazimah binti Abdul Ahlim, nombor metrik 2023388759. Yang kedua adalah Umi Fahana binti Imran, nombor metrik 2023136629. Dan akhir sekali adalah saya sendiri, Nur Nadia binti Muhammad, nombor metrik 2023514191. Kenalan mengenai Edison. Edison adalah golongan di mana mereka menolak untuk percaya tentang kewujudan Tuhan ataupun kurang untuk mempercayai tentang kewujudan Tuhan. Okey, ideologi ini dia berjangkau dengan prinsip hukum negara Malaysia, iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan perlu disekat daripada menyerang akidah umat Islam. Istilah etis ini dia berasal pada perkataan Yunani di mana etis yang bermaksud tiada Tuhan. Awalnya, istilah etis ini sering digunakan dalam perdebatan antara penganut Kristian dan juga pengikut Yunani, sehingga masing-masing saling menuduh pihak lawan mereka sebagai etis. Okey, ateisme dalam bahasa Arab juga dikenali sebagai mulhid dan ilhad, yang bermaksud menyimpang daripada pandangan yang benar. Seterusnya, maksud ateisme juga mempunyai beberapa perkataan lain yang turut digunakan seperti dahwiyah, sanadiyah, tabi'iyah, ladiniyah dan sebagainya. Okey, menurut sejarah Islam, ateisme bukan sahaja menolak kewujudan Tuhan serta agama, malah ateis juga bermaksud mereka yang mengingkari serta mendustakan kewujudan Allah SWT atau disebut sebagai kufur, murtad atau tidak beragama. Dalam pembentangan hari ini, kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai golongan ateisme ini, seperti cabaran, kesan dan implikasi terhadap ateisme. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep ateisme. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, ateisme merupakan pahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Menurut Oxford Dictionaries, ateisme merupakan ketidakpercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Dan secara etimologi, perkataan ateisme berasal daripada perkataan Greek atheos, bermakna tanpa dan theos bermaksud Tuhan-Tuhan. Oleh sebab itu, lawan bagi ateisme ialah theisma, iaitu bermaksud pahaman yang mempercayai dan mengakui kewujudan Tuhan. Dan menurut The Encyclopedia of Religion, ateisme adalah sebuah doktrin bahawa Tuhan tidak wujud dan kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan merupakan kepercayaan yang palsu. Seterusnya, sejarah kemunculan ateisme. Ateisme terbina atas asas kebencian dan kebebasan sepenuhnya daripada agama, sekerana ada pihak yang menolak kewujudan Tuhan, ada juga pihak yang menolak kerelevanan dalam beragama, dan juga ada pihak yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudannya. Bila kita tengok sejarah ateisme di barat, ateisme yang agak ilmiah pendekatannya adalah ateis yang bersikap kritis terhadap ajaran Kristian dan institusi gereja. Antara tokoh ateis yang popular dalam mengkritik ajaran Kristian ialah Giordano Bruno, Pierre Carvin, Paul Tillich dan Shea Marshall. Seterusnya, ateis yang lebih agresif ialah mereka yang berani mencabar Tuhan. Schopenhauer antara ateis daripada Nietzsche yang telah membuat dakwaan dan kenyataan bahawa Tuhan sudah mati. Pada awal era moden pula, ateisme mula muncul kerana agama Kristian pada ketika itu seakan tunduk sepenuhnya kepada falsafah. Kerana pada zaman itu agama Kristian dirajui oleh pemikir dan ahli falsafah seperti Leibniz, Marcus Aurelius, Leibniz dan Clarke. Persamaan mereka adalah mereka berbicara tentang Tuhan tanpa menyebutkan Tuhan. Siapakah Tuhan yang mereka bincangkan? Contohnya seperti Yesus.
Seterusnya ialah faktor kemunculan ateisme. Ada 3 faktor, antaranya ialah sains dan teknologi, faktor sains dan teknologi. Perkembangan dalam bidang sains dan teknologi seperti semasa revolusi Perancis telah membuktikan bahawa kekuasaan dan kekuatan teknologi ini telah menyebabkan segelintir manusia tidak lagi bergantung kepada satu entiti ghaib, iaitu Tuhan, ketika mereka ditimpa musibah. Seterusnya ialah social progressive. Nilai social progressive ini membenarkan pemikiran yang bebas dan beranggapan segala sesuatu yang mereka lakukan adalah atas kekuasaan, atas usaha mereka, dan mereka berfikir mereka tidak memerlukan Tuhan untuk mengabulkan apa yang mereka mahu, apa yang mereka perlu. Seterusnya ialah morality. Golongan ateis menganggap bahawa moral tidak perlu wujud. Jadi antara andaian dan buah fikiran yang mereka persembahkan ialah seseorang tidak perlu percaya akan ganjaran nikmat syurga dan neraka. Seterusnya ialah faktor kemunculan ateisme. Ada 3 faktor, antaranya ialah sains dan teknologi, faktor sains dan teknologi. Perkembangan dalam bidang sains dan teknologi seperti semasa revolusi Perancis telah membuktikan bahawa kekuasaan dan kekuatan teknologi ini telah menyebabkan segelintir manusia tidak lagi bergantung kepada satu entiti ghaib, iaitu Tuhan, ketika mereka ditimpa musibah. Seterusnya ialah social progressive. Nilai social progressive ini membenarkan pemikiran yang bebas dan beranggapan segala sesuatu yang mereka lakukan adalah atas kekuasaan, atas usaha mereka, dan mereka berfikir mereka tidak memerlukan Tuhan untuk mengabulkan apa yang mereka mahu, apa yang mereka perlu. Seterusnya ialah morality. Golongan ateis menganggap bahawa moral tidak perlu wujud. Jadi antara andaian dan buah fikiran yang mereka persembahkan ialah seseorang tidak perlu percaya akan ganjaran nikmat syurga dan neraka. Cabaran berkenaan dengan ateisme. Okey, antara cabaran ateisme yang pertama ialah ideologi moden atau barat pada masa kini, dan juga ideologi yang boleh mencemari prinsip hukum negara di Malaysia. Okey, berbagai ideologi dan pemikiran baru yang datang daripada barat yang dibawa masuk ke dalam dunia Islam seperti secularism, capitalism, atheism dan lain-lain. Okey, ia ditambah pula dengan proses globalisasi yang sedang berlaku di seluruh dunia. Ini akan memberikan perubahan yang agak drastik terhadap pergerakan akidah dan pemikiran umat Islam. Kerana ini, keadaan ini sangat membimbangkan, terutamanya bagi umat Islam yang tidak memiliki asas keilmuan akidah yang kukuh. Maka mereka lebih mudah untuk terpengaruh atau terjerumus dengan pelbagai ideologi yang baru yang menawarkan idea-idea yang lebih menarik berasaskan logik akal, sehingga boleh meruntuhkan kepercayaan agama seseorang Muslim. Okey, dalam konteks ini di Malaysia, penyebaran fahaman khusus ateisme dapat mengancam akidah anak-anak muda yang beragama. Fahaman dari golongan ini juga mencemari prinsip rukun negara Malaysia yang paling utama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Undang-undang di Malaysia melarang sebarang penyebaran yang tidak berasaskan kepada prinsip-prinsip Islam kerana ia melanggar sistem perundangan negara. Ini kerana perlembagaan negara tidak menanggung kebebasan untuk tidak beragama, tetapi hanya menjamin kebebasan beragama. Apa yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia ialah kebebasan untuk menganut agama dan mengamalkannya telah tertakluk di dalam Undang-Undang Perlembagaan. Sebarang bentuk ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan seperti ateis dan fahaman komunis tidak akan mendapat tempat dalam negara ini. Dalam sejarah peradaban Islam, golongan ini juga dipanggil sebagai Muhyiddin
yang mendakwa bahawa sesuatu ciptaan itu wujud tanpa pencipta. Ini kerana menurut mereka media itu bersifat kekal dan abadi serta ianya juga adalah pencipta dan ciptaan dari masa yang sama. Yang kedua adalah golongan pengikut ateisme. Golongan ini mempunyai gerakan ateisme yang berkreatif untuk menyebarkan mereka punya pendapat dan juga fahaman mereka mengenai ateisme, yang di mana mereka percaya ia adalah fahaman yang betul. Okey, perkara ini membawa keadaan lebih buruk terhadap agama dan masyarakat Islam di Malaysia. Tambah pula di era moden pada masa kini terlalu mudah untuk seseorang individu itu terjurus dan juga terikut-ikut dengan budaya barat. Ini adalah salah satu kaedah mudah bagi golongan seperti mereka yang ingin menyebarkan fahaman-fahaman yang tidak benar di Malaysia. Antara kelompok New Atheism adalah dalam kalangan penulis buku abad ke-21 yang mempromosikan atheism. Antaranya adalah Sam Harry, Richard Dawkins, Daniel Dennett dan Christopher Hitchens. Label New Atheist diberikan kepada mereka selepas ulasan kewartawanan yang diberikan kepada buku-buku mereka. Okey, secara umumnya golongan ini golongan yang menerima New Atheism menzahirkan keyakinan yang sangat tinggi dalam pandangan-pandangan mereka. Malah ianya jauh lebih agresif daripada pendekatan etis di zaman silam. Kesemua golongan New Atheist berkongsi pendirian yang sama dalam isu-isu melibatkan agama dan Tuhan. Pada tahun 2014, antara 27 Oktober sehingga 15 November, kajian oleh TNS Malaysia yang dilantik oleh WNN Gold Up International menunjukkan 3% rakyat Malaysia adalah convinced atheist. Bilangan ini adalah membimbangkan dan ia mungkin bertambah tanpa pengetahuan kita. Terbaru telah tular gambar segelintir anak bangsa Melayu yang dikabarkan meraikan pertemuan konsert Atheist Republic di Kuala Lumpur. Pengasas bagi Atheist Republic adalah Amin Nawawi. Akhir sekali, cabaran atheism ialah media sosial. Okey, media sosial juga salah satu ancaman yang tidak boleh dipandang remeh. Media sosial merupakan satu platform di mana untuk menyebarkan sesuatu maklumat dengan sangat cepat dan pantas, okey, dan sangat mempengaruhi masyarakat, tambahan di kalangan remaja pada masa kini. Kebanyakan maklumat yang tidak bagus dan memberi pengaruh yang buruk tanpa batas sering dimaknai di dalam media sosial tanpa pengawasan akan memberi impak secara tidak langsung di dalam diri seseorang individu yang melihat. Okey, tambahan pula kepada seorang individu yang kurang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Okey, pada masa kini, platform laman sosial semakin banyak diperkenalkan, sebagai contoh Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya lah. Golongan yang sering menggunakan platform ini kebanyakan adalah daripada golongan remaja lah. Golongan remaja sangat menjadi sasaran kepada golongan etis kerana sangat mudah untuk dipengaruhi, untuk didekati. Okey, dengan adanya laman sosial akan membantu golongan etis ini khususnya bertujuan semata-mata untuk menyebarkan mereka punya kepercayaan terhadap orang ramai dan memudahkan mereka untuk mengajak ramai rakyat di seluruh dunia untuk menolak kewujudan Tuhan dan mengamalkan amalan etis. Di Malaysia, isu ateism telah mula menjadi perhatian umum apabila media arus perdana melaporkan pertemuan kumpulan ateis di Atheist Republic Consulate of Kuala Lumpur pada 3 Ogos 2017. Sebahagian besar daripada mereka ialah dari golongan anak muda Muslim yang lebih dikenali sebagai ex-Muslim. Okey, beberapa laman Facebook juga didakwa menyebarkan fahaman ateism di Malaysia. Antaranya warung ateis yang mempunyai keahlian seramai lebih 5,000 orang kumpulan Malaysia Atheist Confession, lebih 2,000 orang ahli. Okey, kumpulan Malaysia Atheist Freethinkers, Agnostics and Their Friends, lebih 1,900 ahli, dan kumpulan
Etis Republic of Malaysia lebih daripada 1,800 ahli. Itu belum lagi yang di Twitter yang dikatakan pengguna lebih terbuka, iaitu beberapa blog juga turut dikesan menyebarkan fahaman etis. Antaranya blog Melayu Etis yang ditulis sejak tahun 2012 lagi yang berkongsi tentang perjalanan anak Melayu menuju kebenaran. Blog Malaysian Humanist, blog Aku Seorang Berkasih Islam dan sebagainya. Laman sosial seperti ini sangat memberi impak yang besar kepada mereka yang mendapat sokongan dan juga mempunyai pengikut yang ramai daripada individu di Malaysia. Hai, saya Nur Hazimah binti Abdul Halim, 20238875 nombor matrik saya. Saya ingin menjelaskan tentang implikasi etisme yang terdiri daripada 5 aspek, iaitu negara, masyarakat, institusi dan individu. Yang pertama iaitu negara. Menurut pakar rujuk perlembagaan Syamrahi 2017, kepercayaan ini bertentangan dengan perlembagaan negara Malaysia kerana kandungan perlembagaan hanya menjamin kebebasan beragama dan tidak merangkumi kebebasan untuk tidak beragama. Penganut etisme yang tidak percaya akan Tuhan amatlah bertentangan dengan falsafah negara. Ketiadaan Tuhan akan dalam sesebuah kelompok manusia akan membawa kesan yang buruk sebab manusia mereka tiada pegangan yang benar atau seseorang yang perlu mereka contohi untuk membuat kebaikan sama ada dalam kehidupan dan terhadap negara. Bagi aspek yang kedua, masyarakat, etisme akan tersebar dalam kalangan masyarakat jika tidak dibendung dengan segera. Fahaman ini akan bersangkut paut dengan tingkah laku dan pendirian masyarakat antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana fahaman etisme yang bebas mengikuti cara hidup masing-masing akan timbulnya masyarakat yang kurang menghayati nilai-nilai kemanusiaan dan hidup bermasyarakat akan mewujudkan satu suasana yang tidak sejahtera. Seterusnya iaitu bagi institusi, etisme dapat meruntuhkan institusi kekeluargaan. Perkara ini terjadi kerana jika berlaku pergaduhan antara pasangan suami isteri dan kurangnya didikan agama, mereka lupa akan tanggungjawab masing-masing dan terjurus dengan pengabaian anak-anak. Lagi teruk jika pergaduhan membawa kepada kes perceraian dan timbulnya kes perebutan hak penjagaan anak. Impaknya, anak-anak akan merasa kurang kasih sayang atau perhatian sama ada salah satu ibu atau ayah. Bagi aspek individu, setiap manusia mempunyai masalah, namun cara untuk menyelesaikannya adalah mengikut cara masing-masing. Jika seseorang itu mempunyai pegangan agama, pasti dia akan mengadakan ibadat solat sebagai salah satu kaedah untuk mencari panduan ataupun salah satu kaedah daripada terjebak dalam aktiviti yang tidak bermoral atau membawa keburukan diri. Selain itu, bagi pengikut etisme ini, jelas mereka tidak percaya kewujudan Tuhan. Lagi teruk bila mereka tidak dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Kesannya mereka akan memilih jalan yang tidak baik seperti bunuh diri, melakukan jenayah, hisap dada, terlibat dalam kumpulan LGBT yang membawa keburukan diri. Okey, seterusnya kaedah menangani etisme. Yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang. Untuk membendung penyebaran fahaman yang menolak kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan ini, tindakan segera haruslah diambil bagi memastikan ianya tidak berleluasa. Jika tidak, ia akan menjadi satu masalah besar kepada masyarakat dan juga negara di Malaysia. Pihak undang-undang perlu mengambil berat dan juga pihak undang-undang perlu mengambil berat mengenali masalah berkenaan dengan golongan etisme. Pihak undang-undang perlu mengambil berat dan juga teliti dalam mengendali permasalahan berkenaan dengan golongan etisme ini. Hukuman yang dikenakan haruslah setimpal dengan apa yang dilakukan oleh golongan ini kepada masyarakat Malaysia. Penguatkuasaan undang-undang yang dikeras seperti penangkapan atau hukuman penjara
terhadap individu yang disyaki terlibat dilihat mungkin berkesan dalam jangka pendek. Ini kerana masalah kepercayaan seseorang tidak cukup hanya untuk diperbetulkan dengan penjarakan seseorang dan dibicarakan di depan pengadilan sahaja, kerana pemenjaraan mungkin memberi kesan kepada fizikal individu, tetapi minda mereka masih berfahaman secara bebas mengenai perfahaman atheism. Hukuman ini hanya dapat meredakan sementara waktu pergerakan mereka dalam menyebarkan fahaman atheism. Okey, seterusnya untuk menangani ancaman atheism di Malaysia ialah dengan pengukuhan ilmu keagamaan individu melalui pendidikan dan penyelidikan. Kaedah pengajian akidah yang berlandaskan ilmu kalam mesti diketengahkan dengan lebih mudah kepada seluruh umat Islam, kerana ia mampu untuk menangkis pemikiran menolak kewujudan Tuhan. Okey, pembahasan sifat wujud sebagai sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala perlu diberikan penekanan dengan menggunakan kekuatan dalil nakli dan dalil akli secara menyeluruh serta disokong dengan bukti empirikal. Okey, usaha ini sewajarnya digalas oleh seluruh institusi agama dan institusi pendidikan di Malaysia. Pada masa yang sama, aktiviti dakwah terutamanya kepada golongan-golongan anak muda yang kurang pendidikan agama perlu dipergiatkan lagi dengan pelbagai kaedah, memandangkan mereka adalah sasaran yang mudah dipengaruhi golongan fahaman atheism. Strategi pendekatan pada golongan remaja perlulah dilakukan secara bersahaja dan santai agar lebih mudah untuk mereka menerima dan memahami tepi Islam dan juga disampaikan mereka dengan secara mudah. Akhir sekali adalah kerjasama dari kalangan ulama, ilmuwan dan umara juga diperlukan sesuai dengan kuasa dan kapasiti masing-masing untuk membatalkan hujah-hujah kumpulan etis ini. Ahli-ahli intelektual perlu menyediakan konsep dan rumusan pemikiran yang jitu dan tepat. Pihak ulama perlu merumuskan dalil-dalil keagamaan bagi memberi keyakinan semula para etis dalam agama. Pihak berautoriti atau para ulama dan ilmuwan disarankan memanfaatkan penggunaan media online semaksimum yang mungkin dalam menyebarkan dakwah Islam. Ini kerana majoriti manusia pada zaman globalisasi kini menggunakan media online untuk mencari maklumat dan informasi terkini. Maka menjadi kewajipan bagi umat Islam untuk berjihad dalam keadaan ini menguasai media online. Dalam etika lain, semua pihak mesti bersatu bagi menghadapi ancaman atheism di Malaysia. Laman sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan pelbagai lagi aplikasi terkini yang menjadi kegemaran anak-anak muda ataupun remaja masa kini untuk menghilangkan tekanan dan juga untuk mendapatkan sebarang maklumat. Okey, jadi laman sosial seperti ini dapat kita gunakan untuk menyebarkan dakwah Islam. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, penganut ateisme adalah penganut yang tidak percaya dengan kewujudan Tuhan. Ateisme ini juga telah lama wujud sehingga ada beberapa tokoh yang mendukungnya. Seseorang yang tidak mempercayai Tuhan ini juga tidak mempercayai perbuatan baik dan buruk. Namun, mereka lebih suka hidup bebas tanpa sebarang tunduk kepada sesiapa. Jika dilihat dengan sebetulnya, kehidupan penganut ateisme perlu kita ambil iktibar. Jelas sekali tiadanya dalam kepercayaan Tuhan dalam hidup seseorang akan membawa jalan yang tidak baik. Hal ini kerana tiada panduan yang boleh mereka ikuti seperti kitab-kitab suci atau para nabi dan rasul. Misalnya, jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, mereka memilih untuk menyelesaikan dengan cara yang membawa keburukan diri. Sebagai penutup kata, golongan ateisme sebenarnya lebih kepada kesan negatif. Hidup lebih indah jika seseorang tahu dan faham akan nilainya hidup ada Tuhan. Sekian, terima kasih.